Masih bersama kami di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan mempertengahkan pembangunan kesihatan mental kanak-kanak. Sedia maklum, kebelakangan ini memang banyak sangat kes yang menghabiskan kanak-kanak. Bagaimana trauma itu boleh memberikan impak jangka masa panjang bagi mereka. Dan trauma ini mungkin ada kaitan dengan penderaan fizikal, seksual yang mungkin memberi impak pada emosi. Kadang-kadang ni kita tengok mungkin tak ada apalah, tapi mungkin mereka ni menyimpan satu perasaan ataupun dendam yang akan memudaratkan masa depan mereka dari segi interaksinya, motivasi kehidupan dan sebagainya. Kita akan berbincang lebih mendalam bersama dengan Profesor Undang-Undang UKM dan Putrajaya Kanak-kanak Suhakam, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. Tak sihat tak sampai. Terima kasih raya ke masa. Bukan. Baju kerja. Oh, baju kerja. Baik, Prof, kita hari ini nak bincang isu yang amat penting sebab bila sebut tentang pembangunan, ia harus berkembang ke tahap yang baik. Tapi bila kita lihat pelbagai isu yang muncul mutakhir ini memberikan dampak yang kita bimbang. Berkembang adalah dengan situasi PKP sekarang ni kan. Kalau kita ikut keganasan rumah tangga pun ada yang peningkatan juga. Dan bila rumah tangga itu tidak stabil, impaknya juga kepada isi rumah dalamnya, termasuk kanak-kanak. Ibu bapa stres, bergaduh ni impaknya ke motivasi anak-anak. Macam mana pada peringkat awal ni, perbincangan awal ni, Prof melihat isu ini penting untuk kita lihat secara akar umbi? Sebenarnya memang sangat pentinglah kesihatan mental kanak-kanak ni adalah sebahagian daripada hak dia. Hak kanak-kanak ni dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak dia ada 4 prinsip asas ya. Tak boleh didiskriminasi, hak untuk hidup. Hak untuk hidup ni yang hak dia sihat mentalnya, boleh pergi sekolah, hidup dengan kasih sayang dan sebagainya, itu hak dia. Dan kemudian hak untuk dia mengambil bahagian, didengar pandangannya, dan yang last ialah kalau nak buat apa-apa perkara mengenai kanak-kanak ni, kita perlu bagi prioriti kepada kepentingan kanak-kanak, konsep best interest. Jadi kalau kita tengok tu hak dia untuk hidup tenang, tak ada masalah ya. Jadi kalau kita tengok, saya rasa kita tengok data baru ni dalam kajian tinjauan kebangsaan kesihatan dengan mobiliti 2019 ya, didapati 424,000 kanak-kanak mengalami sakit mental ya, mengalami gangguan mental di Malaysia tu hampir 500,000. Jadi bagi saya tu satu kajian dan sangat membimbangkanlah ya kalau nak diikutkan. Dan kemudiannya kalau ditengok Persatuan Pengguna Pulau Pinang pun kata 9.5% kanak-kanak antara 5 ke 15 tahun mengalami sakit mental. Wow. Dan kemudiannya daripada 9.5 tu 8.8 dari luar bandar dan 9.2% adalah daripada B40 punya. B40 from family from B40. Ya, Datuk, pasti ramai yang terkejut kan melihat takkanlah kanak-kanak boleh ada kemurungan. Mesti ada ramai yang mempunyai persepsi begitu. Dan sedangkan kita melihat sekarang ni, kalau kita boleh mempunyai perbincangan terbuka lah, banyak isu. Contohnya isu spot check, height. Dan sebelum ni mempunyai satu kes di mana seorang kanak-kanak 9 tahun bunuh diri. Dan banyak lagi 9 tahun. Baru jadi, lagi 16 April yang lalu. Jadi bagaimana kita nak melihat situasi ini di mana mungkin terdapatnya beberapa babak dalam kehidupan mereka yang memberikan impak jangka masa panjang? Dia sebenarnya sebab kanak-kanak ni duduk dalam keluarga dia. Ya. Jadi kalau kita tengok dari segi kenapa gangguan itu berlaku, dia bermula dengan apa yang dia alami. Sebab daripada dia lahir, ya, pembangunan dia mengikut umur dan sebagainya. So, semua itu menjadi environment dia tu ada kesannya kepada diri kanak-kanak itu. Jadi bila kita misalnya kalau keluarga itu yang ibu bapanya rajin bercakaran, ya, banyak kalau dalam terminologi mahkamah syariah ni banyak syikah, banyak pergaduhan. Jadi yang itu memberi kesan kepada anak itu dari segi mentalnya. Dan kemudiannya kita faham masa PKP ya, kita dapati bahawa ini data daripada Kementerian Wanita sendiri ada naik tu 2.5% ya, isu gangguan emosi itu, penderaan emosi dan juga penderaan seksual yang naik semasa PKP tahun 2020. Jadi itu sangat, dan penderaan fizikal tu turun sikit, tetapi yang dua ni sangat bagi saya. Dan bila dia diganggu secara seksual, itu lagi mengganggu
emosi dan mentalnya. Prof, kalau misal kata orang dewasa, dia ada akses untuk hubungi talian kan. Betul. Kanak-kanak ni yang tak ada telefon pun tak ada. Dia hanya apa yang ruang yang mereka ada sebenarnya. Kadang mak bapak pun memang stres ketika yang hilang kerja, yang mungkin ada konflik mungkin konflik hubungan suami isteri kan. Jadi mereka ni nak ke mana? Jadi itu yang saya rasa di Malaysia ni kita memang adalah kalau Kementerian Wanita ada talian 1599 tu talian kasih, dan saya di Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak memang dah minta lah dan menyatakan kepada menteri supaya talian ni, sebab talian ni digunakan secara rambang sebab semua orang akan telefon talian itu, adanya penderaan dan sebagainya, dan kita perlukan talian khas untuk kanak-kanak. Simple number, kalau kanak-kanak boleh, sekarang ni kanak-kanak pakai gadget kan, kalau dia boleh tekan 999, kalau dia kena nombor dan sebagainya, dia boleh membuat aduan. Ini bagi kanak-kanak yang umur 5 ke atas. Tapi bagi yang the voice of the voiceless, bagi saya kanak-kanak yang kecil yang yang tak ni boleh prasekolah, yang even kalau kita tengok data penderaan kepada bayi sangat tinggi juga. Jadi dia nak cakap kat siapa? Dan bagi saya di sinilah peranan yang dimainkan oleh jiran tetangga, dimainkan oleh saudara mara, dan kita dalam Akta Kanak-kanak tu memang kita sebut bahawa sesiapa yang tahu mengenai penderaan perlu membuat laporan polis dan sebagainya. Dan baru ni kita juga bincang ahli masyarakat, dan menteri ada menyebut akan meminda akta itu untuk memastikan ahli masyarakat juga ada tanggungjawab untuk membantu kanak-kanak seperti ini untuk membuat aduan. Jadi gangguan mental ni sebenarnya ibu bapa lah orang yang paling penting yang boleh mengesan kalau gangguan mental ataupun kesihatan mental ini didapati daripada luar. Misalnya kalau kanak-kanak tu kat sekolah kan, dia akan menunjukkan. Tapi kalau gangguan itu berlaku kerana penderaan ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga itu, dia sama ada ibu atau bapa yang perlu dapat melihat perangai kanak-kanak. Kalau Prof lihat tadi golongan B40 tu, bagaimana pula kategori pendidikan ibu bapa? Mungkin kalau ada ibu bapa yang, kalau minta maaf kalau yang terpelajar, mungkin dia ada cara untuk adik tuliskan apa luahan jiwa. Bagi golongan yang mungkin terdesak, duit pun tak ada, macam mana lah ada masa untuk itu semua kan. Bukan itu saja. Saya rasa bagi kumpulan-kumpulan yang anaknya mengalami stres ni, terutama PKP ni, ibu bapanya stres, dan kadang-kadang ibu bapa yang mengenakan menyebabkan anak itu stres. Yang itu juga menjadi masalah. Dan sebab itu saya katakan tadi, seluruh masyarakat itu ada tanggungjawab terhadap kanak-kanak. Kita kena ingat anak-anak ni amanah Allah pada kita. Betul. Dan kita perlu saling membantu sebab dia tak ada siapa nak mengadu. Kalau dia nampak dia duduk kat tepi, duduk termenung, mesti kita rasa macam kenapa agaknya anak ni duduk kat luar rumah lama sangat. Kalau dengar dia menangis, mungkinlah orang kata kenapa nak pergi jaga tepi kain. Tetapi gangguan mental daripada situlah penderaan-penderaan itu yang menyebabkan sampai kepada penghujungnya. Dan kalau kita tengok kes yang bunuh diri itu kerana baru saja selepas keluarga bergaduh. Jadi itu saya rasa sangat memberi kesan. Datuk, boleh disimpulkan apa yang terjadi kepada kesihatan mental untuk kanak-kanak ini adalah daripada faktor di sekelilingnya, keluarga yang terdekat, dan juga yang terdekat ni adalah, boleh kita tekankan di sini adalah persekitaran di sekolah dan sebagainya. Ya, kita semua manusia kan, guru-guru, tenaga pengajar juga tertekan. Ini adalah tempoh yang sukar untuk semua. Tapi kita melihat peningkatan kes seperti baru ni, ada seorang kanak-kanak prasekolah yang pernah dicampak. Begitu banyak kes. Jadi bagaimana kita nak menyeimbangi kesihatan mental bukan sahaja kanak-kanak tetapi juga bagi adults, dewasa, tenaga pengajar ni, kesinambungan tu bagaimana nak capai? Saya rasa kita Malaysia dalam bajet yang baru telah membuat peruntukan 344 juta untuk kesihatan mental. Tapi saya rasa itu mungkin perlu lebih banyak. Kita tak cukup pakai psikiatris pun. Kalau kita tengok WHO punya data, dia 1 kepada 10,000. Maknanya satu psikiatris boleh look into 10,000 rakyat. Kita di Malaysia 1.27 kepada 100,000. So maknanya kita memang kurang dari segi siapa yang nak menjaga, nak bawa anak ni ke mana, dan bagaimana anak-anak ini yang mengalami gangguan mental ini boleh dipulihkan. Sebab itu mesti ada. Dan bagi saya sebagai kanak-kanak, dia ada hak kepada kesihatan mental itu, the service perkhidmatan. So kita perlu adakan di semua hospital-hospital kerajaan,
Dan jika kanak-kanak itu didapati mengalami, saya ambil contoh paling mudah, dia di sexually abuse, diganggu secara seksual, sama ada di sekolah ataupun di rumah, dan bila sudah kes itu dibuka, bagi saya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pegawai Pelindung kena ambil kanak-kanak itu, dan dia perlu ada kaunseling berterusan supaya dia boleh dipulihkan. Kalau tidak, sampai bila-bila pun dia akan bawa perkara itu ke dalam kehidupan dia. Itu dia. Jadi misalnya kalau ada konflik di rumah kan, pelajar tu cuma tiba nampak macam murung, ya, tidak makan sebagainya, mungkin jadi dia tak cerita kepada orang lain. Tapi apa hak sekolah atau guru untuk membantu? Kadang-kadang jangan campur anak aku, jadi itu jadi masalah kan. Betul. Sebab bagi saya guru sangat penting, peranan guru itu, dan saya sangat gusar lah, agak bimbang bila baru-baru ini ada banyak isu mengenai guru, tapi saya percaya itu segelintir kecil daripada guru yang melakukan perkara-perkara itu. Tapi walau bagaimanapun Kementerian Pendidikan perlu tackle isu guru ini. Sebab bagi saya, kalau anak tu mengalami penderaan di rumah, hanya pada sekolah saja yang boleh identify, nampak anak itu murung. Dia kalau kita lihat sign ataupun tanda-tanda gangguan ini, dia murung dan ada anxiety. Kadang-kadang dia show tantrum dekat kelas, mengamuk, ganggu kawan. Dan satu lagi ialah dia tak boleh, tak lalu makan, sakit perut selalu. These are all the signs. Jadi guru patutnya boleh memerhati. Dan dalam satu kelas, saya tahu kadang-kadang satu kelas 40 orang, tapi dalam 40, kalau seorang guru tu, kalau zaman saya belajar pun, dia boleh identify pelajar ni mesti ada masalah. Dan kalaulah pendera itu yang menyebabkan anak itu terganggu secara mentalnya oleh guru, maka ibu bapa pula kena main peranan itu. Kita tahu ibu bapa sibuk, yang bekerja, tapi dalam masa yang sama ibu bapa mesti ada interaksi dengan anak. Dia mesti tahu tu anak dia yang lahirkan. Dia mesti tahu kenapa anak tak makan, kenapa sekarang ni senyap, tak bercakap. Perkara-perkara itu berlaku perlu perubahan ada. Dari segi perawakan, interaksi. Itu semua tanda-tanda, dan kita perlu tanya. Dan bagi saya dalam masyarakat hari ini, dalam keluarga ni, komunikasi keluarga sangat penting. Kita kadang-kadang bercakap dengan telefon, ni yang masalah. Asyik sibuk, mak ayah pun kalau sibuk. kajian tentang before itu, apa lagi masalah? Mungkin lingkungan ke? Kadang-kadang mungkin kita tengok macam kawasan, contoh kawasan yang katakan contoh lah kan, PPR kan, macam sesak, dia pun kadang lift rosak kan, naik ke tingkat stres kan. Mungkin masalah parking, pada parking daripada nak cari makan, kena berebut semua tu. Jadi macam mana sedangkan anak tu mungkin dalam keletihan, kadang ada juga anak yang teman ibu berniaga tidur dekat bawah macam kaunter tu kan. Macam mana kehidupan mereka sebegitu? Sebenarnya ini semua main peranan. Sebab bagi saya, kerajaan memang dah ada pakej-pakej tertentu, bantuan-bantuan tertentu. Dan tetapi dalam masa yang sama, kita kena ambil perhatian dalam masyarakat. Kita bukan semua orang senang, bukan semua orang, dan kumpulan terutamanya kumpulan B40 yang duduk di flat. Dan saya tahu kita ada kawasan risiko tinggi dan ada pusat aktiviti. Dan pusat aktiviti ini main peranan, saya rasa, dalam masyarakat untuk memastikan anak-anak itu tidak terabai, tidak juga didera. Dan kalau berlaku penderaan seperti itu, maknanya kadang-kadang ibu bapa tu kata, bukan saya tak sengaja bawa anak. Saya tak ada siapa. Bayangkan kes di mana dia pergi jual nasi lemak, anak tinggal kat rumah, tadi anak terjatuh dan sebagainya. Itu pun menjadi satu kesalahan dalam undang-undang. Jadi dia bawa anak. Anak tu pun jadi stres dan sebagainya. Jadi kita perlu melihat, dari saya rasa ruang lingkupnya sangat luas, dan kita perlu buat banyak perkara lagi untuk memastikan anak-anak terjaga kesihatan mental. Dari tahun ke tahun tak kita punya kemajuan dalam bidang ni? Itu saya kata kita slow dari segi komen repertoire, special repertoire di United Nations yang datang kepada kita pada 2014. Pada 2014 tu pun dia kata kita Malaysia masih jauh kalau nak capai. Tapi bagi saya, kita telah buat, komen dia ialah kita telah buat banyak untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa dari segi sakit mental ni. Tetapi kita perlu kejar cepat sikit lah. Sebab tu saya rasa penambahan psikiatris itu sangat penting. Dan kemudiannya sistem aduan itu, it must be children friendly lah juga bagi kanak-kanak yang memang
yang saya sebut tadi, voice of the voiceless, sebab dia tak boleh bercakap, dia hanya boleh menangis, dia hanya boleh menunjukkan daripada perbuatan dia bahawa dia terganggu secara mental. Baik, akhir sekali Datuk, bagi sesiapa sahaja yang mungkin muskil melihat seorang anak ini mungkin yang keadaannya sukar, tercabar dan sebagainya, untuk menjaga kebajikan mereka dari segi mental, apakah yang kita boleh lakukan untuk membantu seorang kanak-kanak ini? Okay, bagi saya NGO banyak melakukan kerja-kerja amal seperti ini ya, dan bagi saya kalau dalam masyarakat jiran tetangga main peranan, dan kemudiannya talian 1599 tu ada. Panggillah talian 1599. Saya tahu agak ramai yang kata, oh kalau kami telefon banyaklah soal jawabnya, tapi tak apa. Bagi saya melaporkan bahawa kita sangat concern terhadap anak ini, dan kita rasa anak ini dan keluarga ini perlu dibantu. Baik, kita ucapkan terima kasih. Kepada Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM dan Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam, meluangkan masa memberikan kita gambaran penuh apa yang boleh kita lakukan untuk membantu anak-anak ini yang Moga ada lonjakan dari segi prestasi kita untuk membantu, insya-Allah. Minta lah begitu. Dengan sokongan dana dan juga ilmu untuk semua pihak. Mungkin dana tu kena tambah lah. Ada luahan Prof, ditambah dana untuk membantu segenap aspek kehidupan. Baik.